Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung semula pelajaran kita yang lepas, iaitu mencari peristiwa bergabung. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak mencari kebarangkalian peristiwa bergabung. Hari ini kita akan pelajari yang ini. Okey, diminta semua murid-murid cikgu sila lihat buku teks muka surat 112. Okey, pertama cikgu akan terangkan dulu apa yang dimaksudkan dan macam mana kita nak mencari kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kita akan menghitung kebarangkalian peristiwa bergabung dengan menggunakan hubungan peristiwa yang telah kita pelajari, iaitu peristiwa atau, iaitu peristiwa A atau peristiwa B, dan juga peristiwa A dengan menggunakan perkataan dan peristiwa B, iaitu simbol untuk atau iaitu simbol kesatuan dan menggunakan simbol persilangan. Okey, yang ini kamu kena ingat yang kita pelajari pada minggu lepas. Okey, A, macam mana kita nak cari kebarangkalian? Kebarangkalian maksudnya kita mencari jumlah. Okey, mencari jumlah atau bilangan sesuatu peristiwa. Okey, kebarangkalian peristiwa A atau B ialah kebarangkalian peristiwa A atau peristiwa B akan berlaku. Okey, kebarangkalian peristiwa A atau peristiwa B boleh ditentukan dengan membandingkan jumlah bilangan. Okey, yang ni yang cikgu cakap tadi ni, yang jumlah bilangan. Okey, kesudahan peristiwa A atau peristiwa B dengan jumlah kesudahan di dalam ruang sampel. Maksudnya kita akan bahagi dengan jumlah semua di dalam ruang sampel. Okey, kalau atau kita dah tahu, kita senaraikan semua, kita kira semua peristiwa di dalam A campur dengan semua peristiwa di dalam B, dan kita akan bahagi dengan jumlah kesudahan dalam ruang sampel. Okey, ini adalah formula yang mesti kamu kena ingat. Okey, ini adalah formula yang mesti kamu kena ingat. Okey, sorry cikgu terconteng ke atas sikit tu. Okey. Okey, dengar dia kata bilangan peristiwa dengan bilangan kesudahan peristiwa A atau peristiwa B, maksudnya jumlah bilangan kesudahan peristiwa A atau peristiwa B bahagi dengan jumlah bilangan kesudahan dalam ruang sampel. Okey, manakala untuk menggunakan perkataan dan ataupun kita ketahukan persilangan unsur yang sama. Okey, kebarangkalian peristiwa A dan B ialah kebarangkalian peristiwa A dan B berlaku secara serentak. Ini maksudnya secara serentak bermaksud unsur yang sama. Maksudnya unsur yang sama yang terdapat di dalam A dan juga di dalam B. Okey, kebarangkalian peristiwa A dan B boleh ditentukan dengan membandingkan jumlah kesudahan jumlah kesudahan sepunya. Ini tengok kesudahan sepunya peristiwa A dan peristiwa B dengan jumlah kesudahan di dalam ruang sampel. Maksudnya unsur yang terdapat di dalam A, bilangan unsur di dalam A dan di dalam B, berapakah unsur yang sama bahagi dengan semua jumlah kesudahan di dalam ruang sampel. Itu maksud dia. Okey, ini kata lain dia. Okey, jadi ini cikgu tak baca, yang ini cikgu dah terangkan selalu. Jadi ini mesti kena ingat. Ini adalah formula untuk kebarangkalian peristiwa A dan B apabila melibatkan perkataan dan. Okey. Okey, cuba kita tengok contoh. Okey, contoh 11 ini. Kita tengok contoh 11. Okey, kata satu nombor dipilih secara rawat
ruang sampel. Okey, ruang sampel iaitu nombor 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14. Dia kata hitungkan kebarangkalian bahawa nombor yang terpilih itu ialah nombor kurang daripada 7. Okey, kurang daripada 7. Okey, atau, gariskan perkataan atau, gandaan 4. Okey, kita kena ambil semua yang nombor yang kurang daripada 7. Okey, kurang daripada 7. Dan gandaan 4, sifir 4. Okey, sifir 4 di antara nombor 2 hingga nombor 14. Okey, jadi kita senaraikan. Okey, ruang sampel kita dah tahu dah. Yang ini kan. Jadi bilangannya adalah 7. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam ruang sampel dan jumlah kesudahan dia adalah 7. Jadi A. Okey, peristiwa A. Okey, peristiwa A kita katakan yang ini yang kurang daripada 7 ni adalah peristiwa A. Gandaan 4 adalah peristiwa B. Okey, ini tak kisahlah kamu nak buat apa-apa pun tak kisah. Abjad apa pun tak kisah. Okey, gantikan untuk peristiwa. Okey, jadi nombor yang kurang daripada 7 adalah nombor, okey, kurang 7 tidak termasuk 7 Okey, 2, 4, 6. Okey, 2, 4, 6. Okey, B adalah ganda 4. Ganda 4 ialah 4, 8 dan juga 12. Okey, jadi bila ada perkataan, okey, ada perkataan atau, okey, ni atau okey, atau, okey, ataupun kesatuan, jadi kita senaraikan semua unsur di dalam A dan juga di dalam B. Okey, nombor 2, nombor 4 ada berkongsi, ambil satu saja. Okey, nombor 6, 8 dan 12. Jadi kita bilang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan peristiwa A atau B adalah bilangnya adalah sebanyak 5. Jadi kita akan pakai formula. Okey, formula kebarangkalian peristiwa A atau B ialah jumlah bilangan peristiwa A atau B bahagi dengan jumlah keseluruhan di dalam ruang sampel. Jadi 5/7. Ini jawapannya. Ini adalah kebarangkalian untuk untuk nombor kurang dari 7 atau gandaan 4 ialah 5/7. Okey, tengok pula kalau kawasan yang menggunakan gambar rajah Venn, ayat ini yang akan terasih. Okey, ini yang terasih, iaitu ini adalah S, ini adalah ruang sampel, iaitu kesudahan yang mungkin kita akan dapat. Yang ini adalah peristiwa yang kurang mendapat nombor 7 dan yang B adalah gandaan 4. Okey. Manakala B dia suruh kita cari gandaan 4 yang lebih besar daripada 6. Okey, gandaan 4 yang lebih besar daripada 6. Okey, tengok dia bagi. Okey, tengok. Katakan peristiwa C adalah nombor lebih besar daripada 6. Jadi 6, kita akan ambil nombor yang lebih daripada 6, iaitu 8, 10, 12 dan 4. Yang ini mesti ada di dalam ruang sampel. Okey, dalam ruang sampel. Lepas itu, dia nak kita B adalah bersilang dengan C. Okey, hitungkan gandaan 4 yang kurang daripada 6. Okey, jadi B bersilang dengan C. Okey, B adalah dia kata gandaan 4. Okey, ni gandaan 4. Okey, gandaan 4. Okey, gandaan 4 B adalah gandaan 4. 4 kita dah tahu tadi adalah 4, 8, 12. Okey, 4, 8 dan 12. Okey, jadi C adalah 8, 10, 12 dengan 14. Jadi, yang manakah yang sempurna? Ini yang sempurna adalah nombor 8 dan juga 12. Jadi, bilangan dia adalah 2. Jadi, 2 bahagi dengan 7. Ini maksudnya ialah gandaan 4 yang lebih besar daripada 6. Okey, gandaan sifir yang lebih daripada 6. Okey, dengan gandaan 4. Okey, jadi gandaan 4 maksudnya gandaan 4, gandaan 4 yang lebih besar daripada 6, di mana C ini kita lihat pada keterangan peristiwa B. Okey, keterangan peristiwa B. Kita ambil okey.
Okey, dah. Okey, itu saja. Lepas tu kita tengok. Okey, cuba cikgu tengok yang lain. Contoh yang lain. Yang ini cikgu nak kamu salin di dalam buku nota. Okey, dalam buku nota nanti tulis tajuk besar-besar iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, fakta utama ni kamu salin. Ini adalah formula. Okey, salin nombor 1 dan nombor 2. Okey, dan contoh yang ditunjuk di sini. Okey, kita sementara tu cikgu akan terang dulu contoh. Okey, contoh diberi bahawa set P ADORE dan set Q nombor 1 2. Satu unsur dipilih secara rawak dari setiap set P dan juga set Q. Okey, lepas tu dia suruh senaraikan. Okey, senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan cari kebarangkalian. Okey, pertama cikgu nak kamu kena senaraikan semua unsur kesudahan. Okey, kesudahan maksudnya adalah ruang sampel. Berapakah ruang sampel? Maksudnya A dengan nombor 1. Okey, ya, A dengan yang tengok dulu. Huruf yang kita tengok set yang pertama. Set pertama combine dengan set yang kedua. Okey, set P combine dengan set Q. Okey, maksudnya nombor 1 A1 ataupun kamu boleh buat dalam bentuk macam ini ataupun kamu boleh buat A1. Okey, macam ni, buat macam ni. A,1 buat satu bracket. Okey, A1 dengan A2. Lepas tu D1, D2. O1, O2, R1, R2 dan I1 dengan I2. Okey, ini senaraikan dia. Ini yang kamu akan kena senaraikan. Okey, mesti ada tanda-tanda set. Okey, tanda-tanda set ini mesti kena tulis. Okey, jadi bilangannya adalah bilangan kesudahan bagi ruang sampel dia dapat adalah 10. Jadi kita akan jawab, baru kita jawab soalan. Okey, ingat yang ini kalau kita senaraikan ruang sampel ini ada markah ya, ada markah. Okey, A tengok A satu huruf vokal. Okey, satu huruf vokal, tanda ni atau. Okey, satu nombor genap dipilih. Okey, huruf vokal adalah daripada sini huruf vokal adalah huruf vokal kita adalah A, O. Betul tak? Huruf vokal adalah A dengan O. Dengan E. Okey, huruf vokal kita adalah A, O, E. Okey, A, O, E. Jadi kita cari dulu A1, A2. Lepas tu lepas itu nombor genap Okey, yang ni D adalah untuk nombor genap. Okey. O1, O2. Okey, senaraikan yang ni. A1, A2, O1, O2, I1 dan I2. Itu huruf vokal. Lepas itu, dikata atau kan, nombor genap. Jadi kita cari nombor genap. Okey, kat sini kita cari nombor genap dia adalah 2. Jadi kita ambil yang melibatkan nombor 2. Iaitu nombor 2 yang ini dan juga yang ini. Kita masukkan dalam ini. Jadi yang inilah jawapan dia ni. Cikgu tanda ni. Okey, jadi kita bilang berapa dia ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 per 10. Jangan tulis dah macam ini ya. 8 per 10 kita boleh kecilkan dia akan menjadi 4 per 5. Okey. B dia kata satu huruf vokal dan satu nombor genap. Okey, satu huruf vokal dan satu nombor genap. Okey, cikgu padang sekejap. Okey, cikgu padang Cikgu padang ni. Tunggu kejap cikgu padang semua ni. Okey. Okey, dia kata satu huruf vokal dan satu huruf genap. Vokal kita dah tahu tadi, iaitu A, O dan E. Okey, A, O dan E. Lepas tu dia kata nombor genap. Nombor genap adalah nombor 2. Jadi kita tahu, okey, tengok ruang sampel. Ini satu huruf vokal, satu nombor genap. Okey, cari lagi. Yang ini satu huruf vokal, satu nombor genap. Okey, kita cari lagi. Ni huruf vokal, satu dan nombor genap. Okey, jadi jawapan dia adalah 3 per 10. Yang ini wajib kena senaraikan. Sebab dia ada markah kat sini. Okey.
Okey, faham Okey, cikgu harap kamu faham ya pelajaran kita pada hari ini, kerana ini adalah tajuk yang terakhir dalam bab kebarangkalian. Nanti cikgu akan bagi cara menyelesaikan masalah dalam bentuk berayat. Okey, yang ini. Okey, cuba kita tengok yang lain. Okey, tengok cikgu bagi yang ini secara kita akan jawab sama-sama. Okey, jadi yang ini tengok. Okey, raja di bawah menunjukkan 3 kad nombor di dalam kotak P dan 4 kad huruf di dalam kotak Q. Okey, ada P, ada nombor, lepas tu huruf dalam peristiwa Q. Okey, nombor di dalam peristiwa P. Okey, jadi dia kata satu kad dipilih secara rawak di dalam kotak P dan satu lagi dipilih secara rawak di dalam kotak Q. Okey. Tengok dia kata dengan menyenaraikan sampel bagi semua kesudahan yang mungkin, cari kebarangkalian peristiwa. Nampak je perkataan ini. First, kamu kena cari dulu semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Baru jawab kebarangkalian. Okey, jadi ruang sampel yang kita akan dapat daripada atas. Jadi macam mana jawapan dia? 3, dengan A. Okey, A. Okey, tutup bracket. Okey, sekejap ya. Tutup bracket. Kotil lagi. Apa lagi jawapan dia? 3. Okey, tu. Jangan. Okey, 3, dengan apa? B. Okey, tutup bracket. Okey, koma. Okey, buka bracket lagi apa? 3 dengan... Okey, 3 dengan donkey. Okey, donkey. Tutup bracket. Okey, koma. Buka bracket. Sekejap. Okey, lagi nombor apa? 3, dengan E. Okey, tutup bracket. Dan seterusnya. Cikgu nak kamu senaraikan sampai kamu akan dapat semuanya. Cikgu nak kamu senaraikan sampai semuanya. Jadi jawapan dia nanti cikgu cakap secara lisan. Kamu tulis sendiri jawapan dia. Okey, sampai sini. Jadi lepas tu sambungan dia adalah 4 dengan A, 4 dengan B, 4 dengan D, 4 dengan E. Seterusnya sambung lagi 9 dengan... Okey, 9 dengan A. Okey, 9 dengan B, 9 dengan D dan 9 dengan E. Jadi berapa jawapan dia? Okey, jadi 1, 2, 3, 4. 4 darab 3. Jadi ada 12. Okey, kamu akan senarai unsur yang terdapat adalah 12. Okey, jadi tengok. Senaraikan unsur daripada kad nombor ganjil dan. Ini ada perkataan dan kan? Okey, dan... yang ini cikgu nak kamu buat sendiri. Okey, dan dengan huruf Walker. Okey, huruf Walker. Nombor ganjil dan huruf Walker. Jadi nombor ganjil adalah nombor 3 dengan 9. Betul tak? Jadi jawapan dia adalah nombor huruf Walker. Walker jadi 3 dengan A, 3 dengan E. Okey, jadi 2 jawapan kan? Okey, 9 dengan A, 9 dengan E. Jadi jawapan dia adalah 4. 4 per 12. Jadi jawapan di sini adalah 4 per 12. Okey, kita kecilkan dia akan menjadi berapa? 4, 12 jadi 1 per 3. Okey, jadi jawapan dia adalah 1 per 3. Jadi di sini kamu senaraikan. Okey, cikgu senaraikan. Jadi huruf Walker dia yang kita nak adalah dikata nombor ganjil. Betul tak? Nombor ganjil. Jadi nombor ganjil 3 dengan apa? 3 dengan A. Okey, tutup kurungan. Okey, koma. Okey, buka kurungan. 3 dengan nombor huruf Walker dengan apa? Nombor apa? Nombor E. Okey, E. Dan lepas itu, sekejap ya. Okey, tutup dalam kurungan. Okey, nombor 9. Nombor ganjil. Betul kan? Nombor ganjil. Okey, 9 dengan huruf Walker A. Okey, tutup bracket. Koma. Buka bracket. Lepas tu 9 dengan apa nombor? 9 dengan huruf apa? Huruf E. Okey, dah. Okey, itu jawapannya. Kejap cikgu letak koma sekejap.
Okey, itu. Jadi inilah jawapan dia. Jadi cikgu nak kamu selesaikan soalan ini. Okey, ini analisis sambung ya. Okey, kamu selesaikan. Ini cara macam mana kita nak menjawab. Okey, jadi cikgu nak kamu selesaikan soalan B dan seterusnya. Okey, tengok muka surat 116. Okey, selesaikan praktis kendiri 7.3. Okey, soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Okey, itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih.